Jadi korang nak tahu apa ada pada Suzuki TXR 150, Panther dan Gamma dan bagaimana nak upgrade dia? Ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua subscriber dan penonton-penonton channel Tinkerman Joe? Saya harap semua berada dalam keadaan sehat sentiasa. Okey, kita teruskan topik perbincangan kita. Suzuki TXR 150 Gamma ada sejarahnya yang tersendiri. Bermula pada penghujung 80-an. Ia dimulakan dengan Suzuki Panther. Fairing di kepala lampu polis ada pakailah pada masa tu. Yang untuk digunakan pada polis tu dah upgrade lah. Yang mana untuk awam ni standard pekak badak lah. Senang cerita. Jadi dari segi horsepower pun pada masa ia dikeluarkan Suzuki Panther tu yang awam ni bawah 26 horsepower lah. Dan yang digunakan oleh polis tu lebih daripada 26 horsepower lah. Masa dikeluarkan Suzuki Panther tu saya pun masih lagi sekolah. Masa tu dah keluar dah Panther separuh fairing di atas, Panther jerung. Udah Panther jerung pula. Berapa banyak binatang nak dinamakan pada motor tu kan. Yalah, orang nak panggil Panther jerung lantak lah, asalkan kau bahagia lah. Jadi ada perdebatan mana yang lagi power, adakah Panther jerung atau yang biasa tu. Baik, ada sedikit perbezaan saja dari segi sistem karburator dan juga sistem pengapian dia. Itu je. Tak ada apa beza banyak sangat. Siapa yang ahli pada motosikal Suzuki Panther ni, dia tahulah. Saya tak mau nak cerita lebih-lebih, nanti takut berjela-jela pula video ni kan. Ada yang marah ni panjang sangat. Lepas tu tengok pembukaan je. Lepas tu bila pertengahan tutup terus. Jadi saya ringkaskan. Kemudian Suzuki Panther yang tahun 80-an ni diberi nafas baru pada tahun 90 ke atas dengan grafik baru. Sebelum ni grafik dia dengan seat merah lah, macam kesatria baja hitam rupanya kan. Jadi yang version yang seterusnya design tetap kekal yang sama lah, seat hitam dan ditambah sedikit sistem-sistem yang di-upgrade. Kemudian masuk ke era pertengahan 90-an digantikan dengan Suzuki TXR 150 Gamma. Sebelum ni 6 volt, dia dinaikkan kepada 12 volt. Tetapi dia banyak restriction. Dia mendapat rombakan dari segi design, tangki gemuk sikit, seat lebar sikit dan nampak gemuk di bahagian echo dia lah. Sebelum ni tirus je. Siapa yang pungkok dia lebar, terasa lah ngilunya kan. Itulah salah satu kelemahan Suzuki Panther. Seat tu kecil sangat. Versi TXR Gamma ni hanyalah upgrade sedikit saja, tak banyak perbezaannya. Jadi owner Suzuki TXR Gamma ni akan cuba upgrade seperti mana yang pernah dilakukan oleh version-version yang terdahulu, version Suzuki Panther jerung tu dan juga Suzuki Panther yang selepas itu. Suzuki TXR 150 Panther ataupun Gamma ni dipasarkan di seluruh Asia Tenggara, terutamanya di Malaysia, di Indonesia, Thailand dan juga di Indochina seperti Vietnam dan sebagainya. Jika di Malaysia dipanggil Panther ataupun Gamma, di Indonesia dipanggil Suzuki RGR 150, manakala di Thailand dan Indochina dipanggil RGV 150. Untuk version yang terakhir di Malaysia, Suzuki TXR 150 Gamma, di Indonesia dipanggil Suzuki RGR 150 Tornado, manakala di Thailand dipanggil Suzuki RGV 150 Gamma. Pada masa yang sama, di Thailand, Suzuki mengeluarkan RG 150 Gamma 1 dan Gamma 2 yang mana bentuknya lebih kurang TZM, ada tangki air dan sebagainya. Untuk RG 150 Gamma 1 dan Gamma 2, dia ada menggunakan power valve seperti mana digunakan oleh TZM, NSR dan juga KR 150 iaitu KIPS lah. Dalam kategori 150, ramai yang mengatakan TZM yang power, tak, KR 150 yang power, tak, NSR 150 SP tu power, tak, begitulah. Tetapi sebenarnya Suzuki RG 150 Gamma 1 dan
2 ni adalah motosikal underdog yang tak popular. Ada yang mengatakan bentuk depan memburuk. Itulah dia. Lampu dia sampai 2 kan. Motosikal ni special dibuat oleh Suzuki. Dia tak sampai kat Malaysia. Horsepower dia, motor 150 menggunakan power valve yang ada tangki air di antara paling tinggi. Tengok grafik ni daripada spek kilang lah. Tetapi tak masuk ke Malaysia. Dan di Thailand adalah dia punya group tu. Di Indonesia tak banyak sangat lah. Dia kira barangan rare, sangat rare dan tak begitu popular pun. Sebab apa? Dia dikeluarkan di penghujung zaman two-stroke, dah penghujung-penghujung. Okey, kita berbalik pada Suzuki TXR 150 Panther ataupun Gamma. Apakah kelebihannya? Dia menggunakan asymmetric frame, desain perlumbaan. Kalau Kawasaki menggunakan cradle box frame yang macam buai tu. Kalau Yamaha Delta Box, so tangki tu dia selit seperti mana yang pada TZM, NSR, KRZ sama je. Dari segi pickup, Suzuki TXR Panther ataupun Gamma ni dia memang champion lah. Kalau main dengan 150 yang lain yang ada power valve, memang ke belakang power valve tu, tapi last power valve tu datang lah kan. Dan dia juga champion berbanding dengan RZ. Nak dibandingkan RZ jauh beza lah dari sisi kan. Banyak kekurangan yang ada pada Suzuki TXR ni jika dibandingkan dengan 150 yang lain yang ada tangki air. Yang pertama, untuk long distance dia agak memberi kesan kepada pemilik. Ramai yang komplain dia jam, selalu jam panas. Untuk mengatasi jam panas, servis tuti pump tu di bahagian oil plunger check valve. Servis tangan tu bagi dia okey, ataupun tukar je lah pump tuti tu. Dari segi carburetor, Suzuki TXR ni menggunakan VM28S. S tu maksudnya Spygot lah, yang lubang diikat macam tu, Spygot. Jadi banyak jenis carburetor ni, Spygot lah, pakai skru lah, pakai clip lah, macam-macam. Okay, so kebanyakan pada zaman saya dulu lah yang menggunakan RZ menggunakan carburetor Suzuki Panther atau Suzuki TXR ni lah. Sebab apa dia orang pakai, saya pun tak tahu. Mungkin nak beralih angin lah. Walaupun nampak macam lebih kurang sama carburetor RZ dengan Suzuki Panther, tapi ada dia punya rasa efek tu lain. Pada masa zaman tu tak banyak pilihan macam sekarang ni. Kemudian online langsung tak ada, kena pergi spare part pula kedekut tak hidung masin kan. Cerita sembang kari jual mahal-mahal, kena import Singapura lah, itulah inilah kan. Macam tu lah perangai spare part dulu. Tapi sekarang dah ada online, kita boleh beli direct dari mana-mana. Okey, untuk motosikal Suzuki TXR 150 Panther dan Gamma ni, ia menggunakan SIPC, bermaksud Suzuki Intake Pulse Control. Fungsinya sama saja seperti YEIS pada Yamaha dan juga RIS pada Honda Nova Dash 125 dan juga Kawasaki ZX 150 Ninja AA. Intake yang paling cekap untuk two-stroke, untuk production adalah yang ada resonance intake system. Memang cekap pada RXZ, RXS, RXK. Ada YEIS. Kedua yang paling cekap yang terbukti adalah daripada Kawasaki KRR 150 yang menggunakan RIS dan juga NSR yang menggunakan tabung RIS. Tetapi yang tercekap antara semua yang menggunakan RIS adalah motosikal Honda Nova Dash 125 dan Honda LS 125. Kedua-duanya menggunakan enjin dan juga tabung RIS yang sama. Bentuk dia pun besar, macam tabung tu, tabung bulat, lepas tu ada tiwih. Senang dia masuk, senang dia keluar. Bagaimana kita nak buat SIPC ni lebih cekap daripada sebelumnya? Pada intake carburetor Suzuki TXR 150 tu, dia ada lubang dua macam tanduk tu. Dia menggunakan satu pipe getah yang bengkok ke belakang. Jadi minyak yang tak dimasukkan atau ditolak oleh reed valve tu, dia akan naik balik. Tapi jumlahnya sedikit. Ada dua cara untuk melakukannya. Jadi cara yang pertama, kita gunakan tabung RIS NSR yang lebih kecil tu, kita taruh pada dua-dua di belakang dua-dua. Kalau nak nyuruk, kita buat panjang lah. Okay? Kalau nak dekatkan pun boleh juga.
Apa bezanya kalau hos tu panjang dan pendek? Lagi panjang, dia punya pengumpulan tenaga lebih tinggi daripada yang hos getah pendek. Walaupun hos getah yang pendek lebih cepat pick up-nya, tetapi long run hos getah panjang tu lebih berkesan. Cara yang lagi satu, kita gantikan intake yang ada dua lubang yang menggunakan sistem SIPC ni kepada satu, iaitu menggunakan intake dari Yamaha RXZ atau Yamaha RXK dan RXS. Guna satu saja lubang tu. Kemudian sambungkan hos kepada tabung RIS dari motosikal Honda Nova Dash 125 atau Honda LS 125. Kesannya ini macam Suzuki TXR 150 Panther atau Gamma ini sangat tangkas. Kalau kita tengok brake pada Suzuki TXR 150 hanya menggunakan single port caliper. Sudahlah dia tu kuat pickupnya. Bagi saya, eloklah kita upgrade kepada double port. Produk aftermarket caliper brake yang mampu milik sudah banyak berada di pasaran. Cuma bezanya, yang berada di pasaran tu banyak menggunakan caliper brake yang diletakkan pada fork sebelah kanan. Sedangkan Suzuki TXR 150 Panther atau Gamma, disc brake dan kalipernya berada di sebelah kiri. Bagaimana cara kita nak mengatasi masalah tu? Ada beberapa cara. Cara pertama adalah kita cari caliper brake daripada skuter. Yang mana skuter kebanyakannya disc brake dan kalipernya terletak di sebelah kiri. Terpulang pada kita untuk membuat bracket untuk sesuaikan dengan kaliper yang baru. Cara yang seterusnya adalah menggunakan kaliper daripada Suzuki GN125. Ia juga menggunakan disc brake sebelah kiri dan kaliper double port. Kemudian kita tengok pada brake belakang. Kita gunakan disc brake. Seperti mana dalam video saya yang terdahulu, saya sarankan pengguna RGV dan RG Sport menggunakan disc brake belakang. Begitu juga dengan Suzuki TXR 150 Panther Gamma. Apakah disc brake yang sesuai? First sekali kita kena setkan apa jenis rim yang kita nak. Sama ada rim daripada jenama lain atau jenama Suzuki itu sendiri. Kalau nak jenama Suzuki, boleh tengok option kepada Suzuki FXR 150. Motosikal itu juga menggunakan banana swing up bengkok yang kena dengan gaya Suzuki RG 150R Gamma 1 dan Gamma 2. Orang sini kata banana, tapi sebenarnya gullwing. Lebih kurang lah. Suka hati kau malah nak panggil banana ke pisang ke. Teman tak kuasa nak larang. Jika anda seorang yang ekstrim, boleh mengganti fork depan kepada fork USD atau upside down yang banyak di pasaran. Pastikan ianya berkualiti tinggi. Boleh dapat model daripada Suzuki GSX 150R. Sama ada yang version lama yang fork normal ataupun fork upside down yang terbaru. Kalau nak tukar tu, pastikan kena tukar menggunakan caliper brake yang diletakkan pada fork sebelah kanan, stem steering dan juga bracket untuk memegang fork tersebut. Tujuan kita upgrade fork depan adalah untuk road holding atau pegangan jalan yang lebih bagus. Bagaimana pula dengan enjin? Apakah upgrade yang sesuai? Ia adalah suatu benda yang common, suatu benda yang umum. Sebab teknik untuk upgrade enjin two stroke ni lebih kurang sama saja di antara semua jenis motosikal. Cumanya ada perbezaan intake di antara motosikal Panther dengan intake motosikal Kapchai. Motosikal yang enjin kapasiti tinggi dan tangki di depan biasanya intake-nya berada di blok seperti Suzuki TXR Panther, RXZ, RXS dan sebagainya. Tetapi ada juga motosikal yang intake rear valve-nya berada pada crankcase seperti TZM, NSR, ZX150, RG150R, RG Series, 125Z, SS dan lain-lain. Dan ada juga motosikal motocross yang intake rear valve dia berada di blok dan juga berada di crankcase. Ada beberapa version lah. Suzuki menggunakan teknologi Suzuki Super Scavenging System SSS. Kelebihan pada blok Suzuki TXR 150 ni, dia ada banyak scavenging port, so extra lah. Jadi dari segi efisiensi dia sangat bagus berbanding dengan
blok-blok motosikal yang ada pada zaman dia dan juga pada zaman ni. Kalau kita tengok pada blok Suzuki TXR 150 ni, walaupun tidak ada power valve, tidak perlu untuk porting blok berlebihan kerana supply-nya dah cukup. Nak upgradekan horsepower tu untuk porting blok TXR 150, yang penting kita semua polish bahagian-bahagian yang ada permukaan kasar. Simple je. Tak payah lebih-lebih. Dia dah okey dah. Dia mirip-mirip blok pada Suzuki RM125 dan juga Aprilia RS125. Dia tak sama macam RZ, TZM, KRZ, KRR 150, NSR. Ada lain sikit. Untuk porting blok Suzuki TXR 150 ni, kita kena luaskan ataupun tambahkan exit untuk exhaust kerana scavenging port dia banyak tetapi exit untuk exhaustnya kecil. Membesarkan yang perlu, jangan lebih-lebih. Pastikan anda mendapat latihan yang secukupnya untuk buat porting dan polish, atau bagilah pada orang yang terlatih, yang ada experience untuk mendapat kesan yang lebih bagus, respon yang lebih bagus. Seperti biasa, saya sarankan untuk menggunakan karburator yang ada power jet. Pastikan power jet yang ada pada karburator tu boleh dilaras, boleh di-adjust. Sangat-sangat memudahkan kerja. Bukan yang tak boleh dilaras. Yang saya beli tu tak boleh laras. Bagaimana pula dengan CDI dan juga pengapian atau ignition coil? Boleh pakai coil original Suzuki TXR 150 atau tukarkan saja coil magnet stator yang sedia ada dan coil electrical kepada coil EX5 supaya dia menjadi 12 volt. Kalau yang mana 6 volt tu tukar jadi 12 volt guna EX5 punya coil magnet lah. Ini teknik lama lah. Orang yang pakai Penta dia tahulah. Tapi untuk kesan yang lebih bagus, guna barang-barang seperti coil magnet stator, magnet rotor daripada RM125 atau RM85. Kalau nak pakai coil api selain daripada original, biasa saya recommend RM125 original motocross tu yang harga dia beratus-ratus, atau guna barang-barang yang murah sekali daripada Suzuki A100 atau MP31, atau lebih popularnya dipanggil RM Jowo. RM Jowo je. Saya recommend apa yang terbaik lah pada siapa yang dah pakai coil api RM Jowo. Dia tahu penangan dia macam mana jika dibandingkan dengan coil aftermarket yang lain yang dikatakan racing. Harga pun murah. Itu cara-cara untuk upgrade lah. Tambah rasa maker-maker semua pun ada idea yang lain selain pada itu. Terpulang pada kreativiti masing-masing untuk mencantikkan motosikal masing-masing. Lain orang, lain selera. Betul? Okey, itu saja video mengenai Suzuki TXR 150 pada kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada maker-maker semua. Akhir kata daripada saya, cuba sampai jadi. Anything is not impossible. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.